Anda bersama saya Mastura Malak dalam rentasan berita edisi 1526. Antara paparan utama. Pembangkang kecut perut, pembangang malu besar. Pimpinan jadi kelorok cuci dosa Presiden. Ulang tahun Jubli Emas yang bermakna. MB koyak kes rasuah melenting penuh emosi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mampu mengulangi keberanian meminta blok kerajaan mengusulkan undi percaya terhadapnya dalam sidang parlimen akan datang sebagaimana selepas pembentukan kerajaan perpaduan pada tahun 2022. Rakyat percaya Anwar mempunyai kekuatan untuk meminta Speaker Parlimen Tan Sri Johari Abdul mengangkat usul undi percaya terhadapnya buat kali kedua dalam tempoh setahun sekaligus membuktikan kerajaan perpaduan sememangnya utuh. Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Muhammad Zahid Ibrahim berkata, polemik gerakan menjatuhkan kerajaan yang dikenali sebagai langkah Dubai hanya mampu dinoktakan menerusi usul undi percaya atau tidak terhadap Perdana Menteri. Berikutan itu, Muhammad Zahid percaya kerajaan tidak perlu menunggu pihak pembangkang mengemukakan usul berkenaan dalam membuktikan legitimasi sokongan terhadap mereka. Saya sokong saranan Ahli Parlimen Pasir Gudang iaitu Hassan Abdul Karim yang meminta spekulasi langkah Dubai ini ditamatkan menerusi usul undi percaya atau tidak percaya terhadap Perdana Menteri di Parlimen. Bagaimanapun soal sama ada usul itu bakal diangkat dan diluluskan Speaker iaitu Parlimen bergantung kepada budi bicara beliau. Namun, saya percaya Anwar mampu mengulangi keberaniannya meminta blok kerajaan mengusulkan undi percaya terhadapnya sebagaimana usul kerajaan selepas pembentukan kerajaan perpaduan tempoh hari. Jika kerajaan hari ini benar-benar ukuh, Anwar tidak perlu bimbang dengan usul ini, katanya kepada Sinar Premium. Sebelum ini, Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH mencabar pembangkang untuk membawa usul undi tidak percaya di Dewan Rakyat jika mahu menumbangkan kerajaan. Dalam kekecohan bahawa blok kerajaan akan mencabar pembangkang untuk mengusulkan undi percaya terhadap PMX, pembangkang kelihatan tidak senang duduk malah kecut perut. 1 jam selepas kenyataan itu dikeluarkan Muhammad Said, muncul pula kenyataan daripada Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, bahawa parti itu tidak pernah berbincang berkenaan usul tersebut. Kita tidak bincang apa-apa usul ini, bahkan notis persidangan pun belum terima lagi, ujarnya lagi. Ini susulan kenyataan Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul Ghani bahawa tiada sebarang usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri dikemukakan oleh pembangkang setakat ini. Tuan Ibrahim menjelaskan kebiasaannya usul kerajaan akan didahulukan berbanding usul persendirian dikemukakan pembangkang. Bahkan, usul pembangkang walau baik untuk rakyat dan memenuhi syarat pun tidak akan diangkat untuk dibahas. Perikatan Nasional telah banyak mengemukakan pelbagai usul sebelum ini, termasuk usul mengutuk kekejaman Israel di Gaza, namun ia ditolak. Jelasnya memutar belit dan kononnya menjadi mangsa. Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin pula mendakwa kononnya ahli pembangkang tidak mengetahui tentang langkah Dubai seperti yang hangat diperkatakan ini. Hamzah berkata ia merupakan satu fitnah yang direka dan dimainkan oleh pihak tertentu serta tidak langsung memberi manfaat kepada rakyat. Cerita langkah Dubai terus berada dalam media sosial. Siapa yang mulakan? Siapa yang menggelabah? Siapa yang terpaksa buat laporan polis? Siapa yang menjawab bahawa pembangkang tidak ada cukup sokongan? Siapa pula yang meminta pembangkang bahawa dalam parlimen? Soalnya dalam satu kenyataan tanpa sedikit pun terlintas apa yang telah dinyatakan Menteri Besar Kedah sebelum ini.
Mengulas lanjut, Hamzah mendakwa kononnya rakyat masih tertunggu-tunggu akan keharmonian dan kesejahteraan hidup, tetapi masih ada yang menghangatkan dengan cerita politik yang tidak berpenghujung. Persoalannya, siapa yang mengganggu-gugat keharmonian dan kesejahteraan hidup rakyat? Bukankah pengkhianat seperti Hamzah yang memulakannya pada Februari 2020? Lupakah beliau kepada langkah syaritan yang didalangi sehingga negara porak-poranda selama 33 bulan malah tidak berpenghujung? Ikut celah mana Hamzah nak kona? Jangan Hamzah ingat rakyat lupa semua itu. Itu sejarah hitam negara yang mencatatkan namanya sebagai pengkhianat. Cuma yang menjadikan kalian menang banyak kerusi ketika PRU 15 adalah kerana ada antara mereka yang taksub dan walak. Malah ada yang lupa diri, lupa juga jasa orang kerana termakan hasutan dan naratif jahat Perikatan Nasional. Hakikatnya, pembangkang menang bacol untuk mengusul undi percaya di Dewan Rakyat kerana mereka sedar tindakan itu akan memberi malu besar kepada mereka. Jangan hanya tahu bercakap, buktikan kepada rakyat jika kebenaran itu berada di pihak anda. Bila usaha langkah Dubai tersembam, masing-masing tak nak mengaku, malah orang lain pula dituduhnya reka cerita. Kalian ini pembangkang atau pembangang? 2 hari lalu, Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar menyifatkan PAS kononnya mempunyai potensi untuk menjadi sebuah parti Islam yang moden, bukan sebuah parti kampung atau sama seperti parti ekstremis lain. Menurutnya, parti itu mempunyai pendekatan berbeza bagi memastikan ia dapat diterima oleh masyarakat berbilang kaum dan agama di negara ini. Ada yang beranggapan PAS sebuah parti ekstremis dan mempunyai rasa prejudis lalu menyamakan PAS dengan parti Islam lain di dunia ini. Ini 100% tidak benar sama sekali. Di Malaysia, kita amat memahami struktur masyarakat yang terdiri daripada pelbagai etnik serta agama dan PAS juga merupakan parti yang sudah relevan serta boleh diterima oleh masyarakat dalam negara ini. PAS mempunyai potensi untuk menjadi sebuah parti Islam yang moden. Menyamakan parti PAS dengan Taliban dan yang seumpamanya merupakan satu kesilapan, katanya menerusi hantaran di Facebook pada Sabtu. Jelas beliau tanggapan bahawa PAS adalah sebuah parti yang tidak mempunyai ramai golongan teknokrat adalah tidak benar. Malah parti itu mempunyai ramai pemimpin yang berpotensi dalam membangunkan negara. Beliau berkata PAS mempunyai ramai ahli daripada pelbagai bidang dan latar belakang. Namun kebanyakannya tidak menonjol. Sebaliknya berperanan di belakang tabir seperti terlibat dalam menyusun atur strategik untuk parti itu bergerak ke hadapan. Katanya beliau juga merupakan salah seorang yang pernah menjadi sebahagian daripada kumpulan berkenaan sebelum diketengahkan sebagai calon pada pilihan raya umum 2018. PAS kini bukan lagi parti kampung dan ia sebenarnya lebih dari hanya sekadar parti. Kami sudah berada sejauh ini dan akan terus bergerak ke hadapan. PAS juga bukanlah sebuah parti yang sempurna, tetapi kami mempunyai ahli dan penyokong yang terdiri daripada pelbagai latar belakang yang mendukung, ujarnya. Sebagai respon, pemimpin DAP Dr. Aziz Bari menasihati rakyat Malaysia supaya tidak terpengaruh dengan Ahmad Samsuri Mokhtar yang kononnya berwatak sederhana. Adun tebing tinggi itu percaya bahawa PAS cuba mengetengahkan Ahmad Samsuri untuk memperbaiki kerosakan imej pelampau PAS di bawah kepimpinan presidennya sekarang, Tan Sri Abdul Hadi Awang. Dia tidak tahu bagaimana pemimpin PAS sebelum ini berurusan dengan lanskap Malaysia. Hadi amat memalukan jika dibandingkan dengan pemimpin terkemuka PAS suatu ketika dahulu yang amat memahami kepelbagaian budaya Malaysia. Sebaliknya, Hadi memilih pendekatan ekstremisme dan perkauman, malah cuba menyalahkan orang bukan Islam kerana rasuah. Di bawah Hadi, wajah sebenar PAS ialah menggunakan agama untuk kepentingan politik sempit. Samsuri nampaknya tidak menyedari hakikat ini dan dia adalah anak emas Hadi, dakwa Abdul Aziz. Jadi, di mana sandaran Ahmad Samsuri yang berkata PAS bukan parti ekstremis seperti Taliban atau parti kampung? Dan bagaimana mungkin beliau boleh menyifatkan PAS sebagai parti Islam yang memahami struktur masyarakat berbilang kaum dan agama? Jelas di mata rakyat,
PAS hanya bermanis mulut mengenai masyarakat Malaysia yang berbilang budaya, tetapi parti itu tidak mempunyai idea yang jelas dan agendanya hanya tertumpu kepada satu kumpulan. PAS kini telah menjadi pertubuhan perkauman dan berhaluan kanan, oportunis dan sanggup menikam rakan dari belakang untuk kepentingan politiknya sendiri. Sejarah membuktikan perpecahan PAS dengan Pakatan Rakyat berlaku selepas kematian Allahyarham Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat apabila Hadi dan penyokongnya menguasai parti itu. Ia juga membawa kepada perpecahan parti itu apabila sekumpulan pemimpin profesional meninggalkan parti tersebut dan menubuhkan amanah di bawah pimpinan Datuk Muhammad Sabur. Jelas, Hadi tidak setanding dengan seorang lagi bekas Presiden PAS, Allahyarham Ustaz Fadzil Nur yang pernah menjadi ketua pembangkang di Parlimen selepas pilihan raya umum 1999. Disiplin dan kehadirannya di Parlimen menjadi contoh teladan, tidak seperti Hadi yang memegang takhta kaki ponting. Eksklusifnya Hadi dan kekuatan yang ada pada diri Hadi ialah keupayaan memanipulasi agama Islam agar sesuai dengan cita-cita politiknya yang sempit. Kini, semua orang dapat melihat Ahmad Samsuri dan tokoh lain dalam PAS berusaha menjadi Clorox untuk mencuci segala kekotoran yang terpalit presiden mereka yang kononnya memimpin bukan parti biasa-biasa. Tahun 2024 bakal menjadi tahun yang amat bermakna memandangkan hubungan diplomatik Malaysia dan China bakal meraikan ulang tahun Jubli Emas. Malaysia menjalin hubungan diplomatik dengan China secara rasmi pada 31 Mei 1974, sekaligus muncul sebagai negara ASEAN pertama yang menghulurkan tangan tanda persahabatan dengan Beijing. Keputusan Perdana Menteri Malaysia yang kedua ketika itu, Tun Abdul Razak, yang mengambil langkah berani untuk membuat perjalanan bersejarah ke Beijing menerima pujian selain tindakan itu disifatkan sebagai berwawasan serta telah menyemai benih persefahaman antara kedua-dua negara. Ketua Jabatan Pengajian Antarabangsa dan Strategik Universiti Malaya, Profesor Koh Ying Hui berkata, hubungan Malaysia-China berkembang dengan ketara sejak beberapa tahun kebelakangan ini yang didorong oleh pelbagai faktor, terutamanya dalam perdagangan dan ekonomi, pelaburan, pembangunan infrastruktur, hubungan diplomatik dan geopolitik yang dinamik serta pertukaran budaya dan pendidikan. Malaysia secara umumnya mengekalkan hubungan dua hala yang mesra dengan China. Ia boleh digambarkan sebagai gabungan kerjasama dan dikemudi dengan berhati-hati dalam persekitaran kerumitan geopolitik didorong oleh kepentingan ekonomi sambil mengambil kira dinamik serantau dan kebimbangan kedaulatan, katanya. Sementara itu, Presiden Center for New Inclusive Asia, Profesor Koh King Kee berkata, titik perubahan bagi hubungan dua hala yang terjalin ketika itu ialah langkah Malaysia menarik balik sekatan perjalanan pada tahun 1985 ketika era pentadbiran Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ia telah memudahkan penglibatan dan interaksi antara rakyat kedua-dua negara sekaligus menggalakkan ikatan antara rakyat dan mengukuhkan asas hubungan dua hala dari segi budaya dan ekonomi, kata Koh di petik Harapan Madani. Beliau berkata di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang, Putrajaya lebih mengutamakan membina hubungan kukuh dengan Beijing dengan Anwar sendiri telah melawat China sebanyak 2 kali dalam tempoh setahun sejak memegang jawatan pada 24 November 2022. Kenyataan Perdana Menteri baru-baru ini mengenai dasar pandang ke timur Malaysia yang berusia 40 tahun harus merangkumi China jelas membuktikan komitmen beliau untuk memacu hubungan Malaysia-China ke tahap yang lebih tinggi, katanya. Perdagangan Malaysia-China telah berkembang daripada 388 juta dolar Amerika pada tahun 1985 kepada 203.6 bilion dolar Amerika pada 2022, menyaksikan peningkatan lebih 500% dalam tempoh 37 tahun. Sokongan awal Malaysia terhadap inisiatif jalur dan laluan China berfungsi sebagai rangsangan besar untuk pelabur dari China, katanya lagi.
Walaupun hubungan diplomatik kekal stabil dan mesra, interaksi Malaysia-China turut mendepani cabaran termasuk dalam isu pertikaian wilayah di Laut China Selatan. Ko percaya bahawa hubungan akrab yang terjalin sejak sekian lama telah membantu kedua-dua negara mengemudi dan menangani perbezaan dengan matang. Memetik isu tuntutan wilayah di Laut China Selatan yang turut menjadi medan perang dalam persaingan strategik AS China, beliau berkata sebarang pertikaian berpotensi menjadi faktor gangguan dalam hubungan dua hala anda tidak diurus dengan berhati-hati. Walaupun tiada penyelesaian mudah untuk masalah itu, Malaysia dan China harus terus mengadakan dialog dan rundingan untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan bagi kedua-dua pihak dalam isu berkenaan. Pada masa yang sama, Ko berkata Malaysia seperti negara Asia Tenggara lain telah berusaha mengimbangi kepentingan ekonominya dengan China sambil menjaga kedaulatan dan kestabilan serantaunya. Perubahan dalam dinamik global dan serantau termasuk peralihan kuasa ekonomi global, pengaturan semula geopolitik dan kebimbangan keselamatan serantau sudah tentu mempengaruhi hubungan Malaysia-China, katanya. Ko turut yakin bahawa hubungan Malaysia-China akan terus diperkukuh dan pemimpin kedua-dua negara kekal komited untuk membina komuniti Malaysia-China dengan masa depan yang dikongsi bersama. Di persada antarabangsa, Malaysia dan China telah mengekalkan hubungan yang secara umumnya positif dan sering bekerjasama dalam isu seperti kestabilan serantau, perubahan iklim dan tadbir urus global bersandarkan kepada sikap saling menghormati dan komitmen mencari titik persamaan dalam persekitaran global yang mencabar. Selamat maju jaya Malaysia! Minggu lalu, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor mengamuk dengan memberi peringatan kepada agensi penguatkuasaan agar tidak menjadi baruah kepada pihak yang memiliki kepentingan politik sehingga kononnya menzalimi orang yang tidak bersalah. Beliau berkata golongan berkenaan hanya menggunakan agensi awam untuk kepentingan peribadi dan memuaskan perasaan sendiri apabila ada yang tidak sealiran dengan mereka. Saya hendak pesan kepada agensi awam, jangan jadi baruah kepada puak-puak ini. Baruah ini bahasa Kedah panggil Pak Yet. Pasal duit itu saya tak tahu. Itu depa yang kata. Saya cakap nak sapu puak ini pasal jadi baruah orang, menzalimi orang, katanya. Menurut Sanusi, beliau akan mendedahkan lebih banyak plot secara bersiri selepas ini sekiranya pihak yang berkepentingan mahu terus berperang dengannya. Depa nak bagi Kedah ini nampak buruk dengan rasuah. Saya tak sambung konsesi itu, mana boleh kata rasuah. Semua persatuan bola sepak ini adalah hasil sumbangan derma, mana ada untuk keuntungan, katanya lagi. Sanusi juga mendakwa wang 6 juta ringgit yang dikaitkan dengan isu rasuah Persatuan Bola Sepak Kedah KFA merupakan sumbangan oleh syarikat gergasi yang menjadi konsesi loji rawatan air di Kedah. Beliau yang juga Presiden KFA berkata syarikat itu memberi sumbangan dengan harapan konsesi mereka akan disambung. 2 hari sebelum itu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan reman 4 individu termasuk CEO KFA yang mana masing-masing berusia antara 40 hingga 60 tahun bagi membantu siasatan kes meminta dan menerima rasuah bernilai 6 juta ringgit. Wang rasuah berkenaan dipercayai sebagai balasan bagi membantu seorang pemilik syarikat mendapatkan tender projek pembinaan litar lumba dan projek mengurus, mengoperasi serta menyelenggara 5 loji takungan air di Kedah. Susulan kelam kabut yang dicipta Muhammad Sanusi itu, Pengerusi UMNO Kedah, Datuk Seri Makzir Khalid menyifatkan Menteri Besar itu terlampau koyak berhubung isu rasuah berkenaan. Makzir berkata, sepatutnya Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional PN itu tidak terlalu emosi dan menyerahkan siasatan kepada pihak berkuasa. MB ini koyak kuat sangat. Dia tak perlu emosi. Agensi kerajaan ini di zaman siapa jadi kerajaan pun, bila sampai ke siasatan, mereka akan buka fail untuk menyiasat. Sepatutnya, bila disiasat, MP katalah serah kepada pihak berkuasa. Perdana Menteri sendiri pun guna perkataan serah kepada pihak berkuasa untuk ambil tindakan. Kalau ada kes adalah, kalau tiada, maka tiadalah, katanya kepada media.
Menurut Mazir, tindakan Sanusi melabelkan agensi penguasaan dengan kata-kata tidak sopan juga tidak adil kepada agensi terlibat. Cara dia maki Hamun dengan perkataan baruah, saya ingat tidak adil untuk kaki tangan kerajaan dan juga media. Saya juga simpati dengan rakan-rakan media, katanya. Muhammad Sanusi dalam satu kenyataan yang disiarkan Harakah Delhi menganggap tuduhan rasuah yang dilemparkan ke atas Ketua Pegawai Eksekutif CEO Persatuan Bola Sepak Kedah KFA beserta beberapa individu lain sebagai fitnah. Dalam masa yang sama, Presiden KFA itu bersedia untuk membongkar plot sebenar yang berlaku dalam pelbagai isu termasuk insiden berkenaan. Katanya lagi, beliau tidak menafikan ada pihak yang iri hati terhadap pencapaian KFA. Tambahnya lagi, ketika KFA nazak menanggung bebanan hutang dan tunggakan gaji pemain bola sepak, tiada siapa yang peduli. Tetapi apabila hutang KFA berjaya dilangsaikan sedikit demi sedikit, ada yang iri hati dan dengki. Pelik, siapa yang iri hati dengan KFA? Siapa pula yang dengki dengan pencapaian KFA? Dan bila Muhammad Sanusi ingin membongkarkan plot sebenar seperti yang didakwanya, rakyat menunggu. Usah takut dengan bayang-bayang sendiri dan usah terlalu koyak sehingga sanggup memaki hamun orang lain yang menjalankan tugas mereka demi negara, berani kerana benar. Apapun di Jom Channel nak bertanya, leher MB Kedah macam mana ya? Harap baik-baik saja, bukan apa, rakyat prihatin. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Baiklah, Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada anda yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Mas Ramala, Assalamualaikum dan jumpa lagi.